Berita Al-Hijrah 20 Jamadil Akhir 2 Februari. PKP lanjut 2 minggu lagi, sila patuh dan jangan ingkar. Juga capaian internet mengecewakan. PDPR dilaksana dalam bangsal buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dalam Berita Al-Hijrah. Mayat dipercayai seorang wanita tanpa diketahui identitinya ditemui terdampar di pesisir pantai Kampung Aur Kecil Bacok pagi tadi. Mayat berkenaan ditemui penduduk kampung sebelum mereka membuat laporan di Balai Polis Daerah Bacok jam 8 pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Bacok ASP Muhammad Yusrizal Muhammad Ghazali berkata mayat hampir reput itu dikenal pasti sebagai wanita berdasarkan pakaian baju T dan jaket merah yang dipakainya. Mayat individu dianggar berusia 30-an itu dipercayai meninggal dunia kira-kira seminggu lepas berdasarkan keadaan fizikal mayat yang hampir reput dan tinggal rangka. Kalau ikut kepada dasarnya separuh bogel, seluar dah tertanggal daripada daripada badan lah. Cuma kita dapat kesannya hanyalah baju saja dan juga jaket. Tidak ada sebarang identiti. Setakat ini kita tidak mengetahui identiti bangsa apa, keturunan apa. Cuma yang kita tengok dekat forensik macam mana. Pihak forensik mengambil masa kira-kira 15 minit mengangkat dan membungkus mayat wanita itu dengan berhati-hati. Siasatan awal forensik di tempat kejadian juga tidak menemui sebarang kesan jenayah atau senjata di lokasi mayat ditemui. Menurut ASP Muhammad Yusrizal, setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga supaya tampil membuat laporan di Balai Polis berdekatan. Mayat dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk dibedah siasat. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di seluruh negara kecuali Sarawak dilanjutkan bermula 5 hingga 18 Februari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata dalam sambungan PKP ini, prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat akan dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau dulu kalau kita lihat di pasaraya misalnya, orang bebas masuk ke pasaraya dan tiada had jumlah di dalam pasaraya tersebut. Ini menyebabkan kadang-kadang berlaku perkumpulan yang agak besar di dalam pasaraya. Dan selepas ini kita balik kepada cara yang lama, iaitu untuk masuk ke pasaraya juga perlu dihadkan dari segi jumlah pengunjung. Tambah beliau, prosedur SOP mengenai lanjutan PKP ini akan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat. Bagaimanapun, rentas negeri dan aktiviti sosial masih tidak dibenarkan dan SOP kekal seperti sedia kala. Mengenai cadangan menaikkan nilai kompaun pesalah ingkar PKP, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Peguam Negara sedang merangka draft berkenaan dan akan diumumkan tidak lama lagi. Kira-kira 150 pelajar di Kampung Payong, Setiu, Terengganu tiada pilihan melainkan terpaksa mendapatkan capaian internet dengan mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran PDPR di sebuah bangsa usang dalam kebun. Ia berikutan jaringan internet di kampung berkenaan sangat lemah memasa proses PDPR sukar dilaksanakan dan tidak berkesan. Bayangkan duduk di dalam sebuah bangsal usang dan sebahagian lagi terpaksa menjalani PDPR di kebun dan wakaf tempat perkelahan bagi mendapatkan rangkaian internet. Menurut pelajar, mereka kadang-kala berasa putus asa untuk mengikuti PDPR kerana tertekan dengan masalah internet yang tidak berkesudahan. Lebih menyedihkan, talian kerap terputus ketika mengikuti pembelajaran dalam talian. Kami pelajar di kampung ini terpaksa duduk di tempat berkelah ni dan juga bangsa buruk yang terdapat di kawasan Sawi.
Jadi perkara ini menyebabkan kami berasa tidak selesa lah untuk mengikuti kelas-kelas. Keadaan di sini agak kurang kondusif. Jadi kami terpaksa mencari inisiatif ni keluar daripada rumah untuk mengikuti kelas. At least untuk connect ke laptop tu boleh lah. Tapi biasanya kadang-kadang line kat sini pun tak okey. Biasa jadi E. Bila E, WhatsApp pun tak masuk. So kita orang tak boleh masuk kelas. Biasa kalau masuk kelas pun kita orang terleft dengan sendiri. Lepas tu nak boleh masuk balik kelas tu makan masa lah. Pernah tercicir lah. Yes, ada banyak. Selalu tercicir. Selalu. Setiap kali kelas mesti akan terleft kelas tu. Tambahnya, mereka ada kalanya terpaksa berada di wakaf dan bangsal itu sehingga jam 11 malam sambil ditemani ibu bapa serta turut bimbang dengan ancaman haiwan berbisa. Sementara itu, ibu pelajar Rosliza Saleh, 43 tahun, berkata dia terpaksa menemani dua orang anaknya berusia 12 dan 13 tahun keluar bagi menyelesaikan kerja sekolah mereka. Dia juga bimbang dengan keselamatan mereka namun tiada apa yang boleh dilakukan kerana tiada kemudahan akses internet di dalam rumahnya. Malam pun ada. Biasa kalau tak boleh pagi, malam pun kita keluar. Ibu bapa mari teman sini. Malam bawa lapu pun. Kita teman mari sini. Memang kita susah sangat. Kita rasa susah sangat. Mana sekarang ni di zaman moden dah. Maknanya ada lagi di kampung Payung ni. Masalah macam ni. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Payung, Muhammad Abdul Jalal Ibrahim berkata dia berharap pihak berkaitan mengambil perhatian tentang masalah ini. Saya mengharapkanlah kepada pihak-pihak berkenaan jadi untuk menyelesaikan masalah ni kalau boleh secepat mungkin sebab pelajar-pelajar ni mana susahlah nak belajar. Jadi sebab benda ni berlarut tiada bertahun-tahun. Tambahnya masalah ini telah berlanjutan lebih 3 tahun dan menjadi bertambah sukar apabila PDPR diperkenalkan kerana pelajar terpaksa belajar di rumah ketika tempoh PKP ini. Aktiviti memancing ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah tidak dibenarkan. Pun begitu di Kedah, beberapa bot pemancing didapati melanggar peraturan itu dan sengaja turun ke laut bagi menangkap ikan. Dalam operasi COVID-19, sepanjang 40 batu nautika perairan Kedah mendapati masih ramai yang dikesan ingkar. Mereka tidak mengamalkan prosedur operasi standard SOP seperti tidak memakai pelitup muka, tidak mengamalkan penjarakan sosial, malah tidak mengenakan jaket keselamatan. Kalau sikit dia orang. Ya. Bot pemancing yang ditahan diarah berpatah balik dari kawasan itu diiringi bot APMM sehingga ke Jetian. Cabaran dalam situasi pandemik ni sebab kita ikutkan larangan untuk memancing kepada bot-bot nelayan ni. Tapi sekarang ni kita terpaksa membuat penguasaan terhadap bot-bot nelayan yang membuat aktiviti memancing yang melebihi 2 orang dan setiap kali rondaan memang akan ada aktiviti memancing di kalangan nelayan-nelayan. Terdahulu beliau melakukan pemantauan dan rondaan dari perairan Kuala Kedah hingga ke Tanjung Dawai hari ini. Selain itu, Nur Azrianti bersama anggota dan pegawainya turut melakukan tinjauan di beberapa pulau di kawasan perairan itu termasuklah Pulau Bidan, Pulau Telur dan Pulau Songsong. 21 pesakit positif COVID-19 meninggal dunia menerusi statistik terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM sehingga jam 12.30 hari tadi. Angka berkenaan menjadikan bilangan kumulatif yang meninggal dunia akibat virus pembunuh itu kepada 791 orang di negara kita. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes baharu positif COVID-19 yang dilapor setakat tengah hari tadi adalah berjumlah 3,455 kes. Manakala kes pulih yang direkodkan adalah lebih tinggi iaitu 3,661 kes.
Ketika ini, kes aktif adalah berjumlah 47,847 dengan 327 pesakit berada di unit rawatan rapi. 145 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 di negara ini setakat 12 tengah hari tadi berjumlah 222,628 kes. Sementara itu, jumlah kes positif di seluruh dunia setakat jam 6.30 petang tadi berjumlah lebih 103.9 juta orang, manakala lebih 2.24 juta pesakit telah meninggal dunia. Yayasan Ikhlas menyasar untuk mengumpul kutipan sumbangan 18 juta ringgit daripada badan korporat dan orang ramai untuk disalurkan kepada pihak yang memerlukan ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Tahun lepas sahaja, yayasan berkenaan menyumbang 3 juta ringgit kepada pasukan Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan KKM yang berkorban demi menyelamatkan nyawa pesakit positif virus itu. Antara sumbangan yang pernah disalurkan adalah pelitup muka, peralatan perlindungan diri PPE serta kelengkapan lain yang diperlukan pihak hospital dan klinik bagi merawat pesakit COVID-19. Sementara itu, petang tadi, Yayasan Ikhlas menyumbang 1,000 unit topeng mulut jenis N95, 5,000 unit PPE dan 5 monitor tekanan darah kepada Pusat Kuarantin dan Rawatan Maeb Serdang yang bernilai lebih RM237,000. Bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor pula, sumbangan yang diterima sedikit sebanyak membantu memudahkan urusan kerja mereka. Lebih-lebih lagi, jumlah pesakit COVID-19 sentiasa meningkat setiap hari. Peralatan penting seperti PPE juga diperlukan bagi memastikan jangkitan tidak menular di kalangan kaki tangan KKM pula. Sumbangan ini sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada total jumlah sumbangan yang telah kita berikan dengan kos lebih kurang 3 juta ringgit sejak bermulanya pandemik COVID pada bulan Mac tahun 2020 yang lalu. Kita telah menyumbangkan 90,000 unit PPE dan juga peralatan perubatan seperti termostat, alat sanitasi dan juga bekalan makanan untuk para barisan depan, frontliners. Sumbangan sama turut disalurkan ke beberapa hospital terpilih iaitu Hospital Tengku Jaafar Seremban, Hospital Shah Alam, Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, Hospital Sempurna dan Hospital Tawau. Turut menerima sumbangan Pusat Kesihatan Daerah Sepang, Hulu Langat, Kelang dan beberapa unit Hospital Angkatan Tentera Malaysia. Jadi saya juga menyuruh pada agensi-agensi korporat, individu dan sebagainya, marilah kita sama-sama menyumbang kepada mana-mana badan bukan kerajaan seperti Yayasan Ikhlas ini yang mana mereka dapat mengumpul dana tersebut dan salurkan kembali kepada pihak-pihak yang memerlukan. Ini adalah usaha yang amat baik dan inisiatif ini haruslah dipuji dan serta dijadikan sebagai salah satu aktiviti murni rakyat Malaysia. Yayasan Ikhlas sebelum ini turut menyantuni 20,183 keluarga yang terkesan akibat pandemik termasuk golongan asnaf dan fakir miskin dengan kos 1.54 juta ringgit. Orang ramai boleh melayari laman web Yayasan Ikhlas bagi menyalurkan sumbangan iaitu www.yayasanikhlas.org.my. Selepas ini, misteri tanaman rosak terjawab. Perbincangan mendalam selain bekerjasama dan mengambil kira pandangan pihak berkuasa agama negeri sedang dibuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berhubung isu agama Melayu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, perkara itu penting bagi memastikan ketetapan dan tindakan yang akan dibuat nanti tepat dan tidak gopoh. Kita akan mengambil pandangan daripada negeri-negeri yang terbabit sebab kita kena faham setiap sesuatu itu di bawah kuasa negeri. Saat yang sama, JAKIM akan menggunakan satu saluran untuk sama-sama kita bincang dan kita rumuskan satu keputusan antara pihak JAKIM dan juga pihak negeri supaya kita dapati apa yang kita akan lakukan itu ataupun apa yang akan diambil itu benar-benar tepat dan tidaklah dianggap sebagai gopoh ataupun tidak mempunyai maklumat.
Dalam hal sebegini, Datuk Dr. Zulkifli berkata beliau mengambil pandangan Imam Malik untuk menakwil segala maklumat yang ada agar semuanya benar-benar tepat sebelum menentukan sesuatu ajaran yang bercanggah dengan agama Islam. Minggu lalu, negara digemparkan dengan penularan video yang menunjukkan seorang wanita dipercayai Ibu Yati atau nama sebenarnya Wan Nur Hayati Wan Alias yang dikatakan ada kaitan dengan agama Melayu berkenaan. Semalam, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata siasatan lanjut ajaran berkenaan akan selesai dalam masa terdekat sebelum dihebah kepada umum. Mengulas isu sama, Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Nasruddin Hassan katanya beliau tidak mahu mengambil serius tuntutan Ibu Yati yang mendesak beliau memohon maaf kerana didakwa telah difitnah. Sebaliknya, Nasruddin dengan tegas meminta wanita tersebut mengemukakan permohonan maaf di atas ajaran agama yang mengelirukan umat Islam di Malaysia. Sepatutnya beliau yang kena mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia apabila banyak tulisan-tulisan yang kita rojok dalam page dan juga Facebook beliau sendiri yang sangat mengeliru dan juga memberi satu kecelaruan fahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jadi sebab itulah pada saya sehingga hari ini tak ada lagi lah terima saman daripada beliau tu. Tambahnya, pihak berkuasa agama telah mengambil tindakan untuk memanggil, menyiasat dan mengenal pasti kedudukan wanita tersebut. Bagi Yadim pula, pihaknya sentiasa bersedia memberi pencerahan dalam bentuk dakwah kepada Ibu Yati serta masyarakat umum jika terkeliru dengan ajaran tersebut. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan flag off Musaadah 2.0 dan misi bantuan pasca bencana banjir yang disempurnakan Datuk Dr. Zulkifli pagi tadi. Yadim peduli Musaadah PKP 2.0 merupakan pemberian sumbangan berupa makanan siap dimakan di bawah jenama Yadim khusus buat petugas barisan hadapan. Sumbangan turut meliputi dapur gas buat mangsa banjir di Rau Pahang. Antara yang menerima bantuan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Putrajaya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Putrajaya, Hospital Putrajaya serta Persatuan Anak-Anak Pahang. Yadim turut menyumbang penapis air, pelitup muka dan pelindung muka atau face shield kepada Sekolah Menengah Islam Puchong untuk digunakan oleh pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Kebimbangan penduduk di daerah Marang dan Dungun berakhir selepas 2 ekor beruang matahari yang disyaki sering merosakkan sarang kelulut dan tanaman berjaya ditangkap. Beruang matahari jantan seberat 70 kg telah memasuki perangkap di Kampung Pengkalan Berangan kira-kira jam 4 pagi tadi. Manakala seekor lagi beruang spesies sama seberat 80 kg ditangkap di Batu Tiong, Dungun jam 10.30 malam semalam. Menurut penduduk di Kampung Pengkalan Berangan, Ali Yusof, 18 sarang kelulut miliknya rosak diserang haiwan itu dalam 4 insiden berasingan sejak 15 Januari lalu. Dia yang mengusahakan 70 sarang kelulut sejak 3 tahun lalu berkata, kerugian dianggar mencecah RM15,000 akibat dirosakkan. Selama ni kita dah berjaga selama seminggu lebih. Jadi apabila dengan tertangkapnya beruang ni, mana tidak ada lagi lah gangguan pada keluluk-keluluk tu dan tidak ada gangguan pada lok-lok keluluk tu. Jadi saya rasa cukup itulah rasa sangat-sangat bersyukur di atas tertangkap ni beruang ni. Tambahnya, dengan penangkapan beruang itu, dia merasa lega kerana sebelum ini sentiasa bimbang dengan keselamatan ahli keluarga dan ternakan kelulutnya. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof mengesahkan penangkapan 2 haiwan berkenaan. Ujarnya gangguan beruang di Dungun berlaku sejak seminggu lalu, manakala di Marang ia dikesan sejak pertengahan Januari. Kedua-dua beruang matahari atau nama saintifiknya Helarctos malayanus akan dihantar ke Taman Negara Terengganu. Perbadanan Nasional Berhad (PNS), salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEC) menyasarkan 5,000 kelulusan pembiayaan kepada para usahawan.
PNS turut menjangkakan akan mengembangkan portfolio franchisenya sebanyak 400% daripada RM178 juta kepada RM700 juta. Sasaran itu termaktub dalam strategi 5 tahun PNS. Ia dijangka menghasilkan 18,000 peluang pekerjaan baru dan bakal menyumbang sebanyak RM4.4 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Bagi tujuan itu, PNS akan mewujudkan ekosistem franchise yang lebih berkesan dengan rantaian nilai yang menyeluruh disokong oleh teknologi digital di samping memperkasakan pembangunan sosioekonomi golongan Bumiputera melalui bidang keusahawanan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keusahawanan franchise mampu membantu usahawan Bumiputera dalam meningkatkan tahap sosioekonomi mereka, khususnya melalui program Business in Transformation atau BIT yang menggalakkan para usahawan mengembangkan perniagaan mereka melalui franchise. Sejak 2005, PNS telah mengeluarkan jumlah pembiayaan sebanyak RM463 juta kepada 2,529 usahawan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif PNS Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur menyifatkan industri franchise tempatan berpotensi besar untuk diterokai, malah para usahawan khususnya usahawan mikro perlu berani mengambil langkah proaktif dalam menceburi industri franchise terutamanya dalam mengadaptasi digitalisasi. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Seketika nanti, Erdogan tempelak golongan LGBT. Rampasan kuasa tentera Myanmar yang menyaksikan penahanan pemimpin parti NLD Aung San Suu Kyi, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi amaran tidak akan teragak-agak mengenakan sekatan terhadap junta sekiranya tidak mengembalikan kuasa kepada pemimpin yang berhak. Tegas Biden, tindakan junta Myanmar ini adalah satu penghinaan terhadap demokrasi dan undang-undang di negara itu. Presiden yang baru dilantik itu juga menyeru pemimpin-pemimpin dunia untuk memberi tekanan terhadap junta Myanmar. Biden turut menggesa agar junta membebaskan individu-individu yang ditahan. Dalam pada itu, kawalan keselamatan di ibu negara Naypyidaw diperketat susulan pengumuman darurat bermula semalam. Junta Myanmar dilapor telah mengumumkan rombakan kabinet besar-besaran yang menyaksikan pelantikan 11 menteri baharu. Bagaimanapun, tiada perubahan dalam badan kehakiman. Generasi muda lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT bukan sebahagian masa depan Turki. Itu mesej jelas Presiden Recep Tayyip Erdogan susulan penahanan 4 individu yang menghina Islam dengan memuat naik bendera LGBT berlatar belakangkan poster Kaabah. Menurut Erdogan, beliau memuji tindakan sayap pemuda AK Parti yang menolak gerakan LGBT. Jelasnya masa depan Turki dibentuk menerusi kegemilangan sejarahnya bukan dengan gerakan LGBT. Walaupun perbuatan seks sejenis bukan satu jenayah di negara itu, ketegasan Erdogan ini jelas menunjukkan beliau tidak bertoleransi dengan gerakan LGBT. Dalam pada itu, protes tercetus di sebuah universiti Boğaziçi di Istanbul mendesak pembebasan 4 individu terbabit. Protes itu juga bagi membantah pelantikan rektor baharu yang dilantik oleh Erdogan. 159 individu ditahan dalam demonstrasi itu. Sabtu lalu, 4 individu pro-LGBT ditahan selepas memuat naik gambar bendera ikon LGBT berlatar belakangkan poster Kaabah. Mereka ditangkap atas kesalahan mencetus kebencian dan menghina agama. Kebakaran hutan di Perth, Australia mengakibatkan kemusnahan lebih 30 rumah serta harta benda. Insiden itu dilapor sukar dikawal berikutan angin kuat yang menyebabkan api semakin marak. Kebakaran dahsyat itu berlaku kira-kira 40 km daripada ibu negeri Australia Barat. Cabaran besar terpaksa dihadapi anggota bomba kerana sukar memadam api ekoran cuaca berangin itu.
200 anggota bomba telah dikerah memadam kebakaran dalam tempoh lebih 48 jam lalu. Pihak berkuasa tempatan turut mengingatkan penduduk setempat meskipun penguatkuasaan perintah berkurung berkuat kuasa di Perth, namun jika penduduk berasa tidak selamat akibat kebakaran berkenaan, maka mereka boleh mengosongkan kediaman serta-merta dan menuju ke pusat pemindahan paling hampir. Bekas Ratu Squash Negara Datuk Nicole David menepati ramalan apabila dinobat pemenang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman Sukan Dunia. Undian secara dalam talian bagi memilih pemenang anugerah itu telah ditutup pada jam 9 malam Isnin lalu selepas dibuka sejak 8 Januari. Nicole, satu-satunya atlet tunggal dari Asia yang dicalonkan bagi anugerah berprestij itu, menerima 318,943 undian. Beliau mencipta sejarah tersendiri apabila pernah kekal sebagai pemain squash nombor 1 dunia selama 109 bulan berturut-turut sepanjang penglibatannya menjadi wakil negara. Undian yang diterima Nicole itu jauh meninggalkan pencabar utamanya yang juga legenda tarik tali Ireland James Kehoe yang menerima 113,120 undian untuk berada di tempat kedua. Manakala legenda powerlifting Ukraine Larissa Solovyova pula berada di kedudukan ketiga dengan 80,790 undian. Sementara itu, Nicole menyifatkan kemenangannya itu sebagai penghormatan buat dirinya apabila dicalonkan untuk anugerah atlet terunggul sepanjang zaman. Baginya ia sesuatu yang mengejutkan untuk dirinya tersenarai bersama atlet terkemuka dunia yang lain. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa jaga diri dan patuh SOP. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.